Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam pilihan raya umum 1999, orang-orang Melayu di negara ini menunjukkan penolakan yang ketara kepada UMNO. Lebih 65% dari mereka memberikan undi kepada PAS dan rakan-rakannya dalam barisan alternatif. Di Selangor sahaja, PAS berjaya mendapat 4 kerusi Dewan Undangan Negeri ataupun DUN, manakala keadilan 1 kerusi. Bagi UMNO, sokongan orang Melayu terhadap PAS ini dikaitkan dengan institusi masjid dan surau. Bagi mereka, sokongan jawatankuasa masjid dan surau inilah yang menyebabkan PAS menang. Dengan andaian inilah, UMNO berpendapat mereka perlu menguasai masjid dan surau. Hasilnya, tindakan serentak dibuat di seluruh Selangor untuk membolehkan UMNO menguasai institusi masjid dan surau melalui Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS. Bagi memenuhi hajatnya untuk menguasai masjid, UMNO bertindak menekan jawatankuasa masjid dan surau yang dipilih oleh Karyah bagi setiap masjid. Mana-mana surau atau masjid yang tidak boleh dikekang kerana keengganan jawatankuasanya, ia akan merobohkan masjid tersebut. Antaranya Surau Jubli Perak, Bandar Baru Bangi, yang selama ini menjadi tempat umat Islam di sekitar itu menunaikan sembahyang Jumaat dan jemaah. Dengan pelbagai alasan, masjid itu dirobohkan. Ia telah memberikan kesan yang besar kepada penduduk sekitar kerana kedudukan masjid yang lain jauh daripada flat Jubli Perak itu. Selepas Zuhur kami mendapati ramai anggota polis, Majlis Perbandaran Kajang, bomba, JBA dan lain-lain anggota kerajaan berada di sekitar kawasan Pasar Puri, dan kami dimaklumkan surau itu akan ditutup dan dirobohkan. Jadi kami pun terperanjat pada masa itu sebab ialah kami hanya dipanggil untuk mesyuarat penutupan dan tidak dimaklumkan untuk tidak ada notis untuk diroboh ke apa-apa ni surat daripada Jabatan Agama Islam. Jadi kami terperanjat, kami pun tidak boleh buat apa-apa. Sebelum itu hanya boleh melihatlah, dan sedihlah surau boleh diperlakukan dengan begitu sekali. Perubahan masjid surau itu tidak berlaku pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, sehinggalah ke saat Barisan Nasional memerintah negara ini sehingga berlaku peristiwa perubahan Jubli Perak yang telah dijadikan sebagai masjid beberapa tahun sebelum ini, dan telah mendapat sambutan daripada ramai dalam semua golongan UMNO, PAS, masyarakat dan sekelilingnya, dan menampung dan menjadi sebagai sebuah masjid yang tertumpu untuk dijadikan tempat perhimpunan penduduk-penduduk situ tidak kerap UMNO dan PAS. Adalah dia kata tidak sesuai surau ini berada di bawah flat dengan saluran najis apa semua, sedangkan kami jawatankuasa ni dah meninjau di beberapa surau, antaranya di Surau Balai Polis Bandar Baru, di Surau Balai Polis Kajang, Surau Sungai Kantan yang berada di bawah flat pun ada saluran najis. Kenapa surau-surau yang ini tak ditutup? Hanya Surau Jubli Perak yang ditutup. Alasan untuk najis ni tidak rasional sama sekali. Alasan yang ada saluran najis apa semua. Telah mengkhianati amanah mereka. Kalau sebagai seorang Islam, surau ini perlu dipelihara, dimuarahkan. Tapi kalau dah dirobohkan, maka pandangan saya mengenai ini ialah mereka telah mengkhianati terhadap Allah, terhadap Rasul, kerana ini rumah Allah, bukan rumah yang dipelihara Allah, kalau kita kaitkan dengan Masjidil Haram tadi. Seorang tokoh agama terkenal, Datuk Dr. Harun Din, yang sememangnya menjadi imam, penceramah, bahkan jemaah tetap di surau ini, juga menjadi sasaran tindakan ini. Saya boleh berdiri dan berucap dengan tidak sedikit pun merasa takut untuk ditangkap. Selain daripada di Kelantan dan Terengganu, tiap-tiap kali saya bangun bercakap, memanglah debaran jantung itu kuat kerana saya kenal yang dalam majlis itu ada yang dipanggilkan dengan SB. SB bukan siput babi. Bukan.
macam yang berlaku kegemparan minggu sudah, digemparkan oleh suatu berita Ustaz Harundin ditangkap. SMS beredar seluruh Malaysia sampai ke Mekah, sampai ke Kairo, sampai orang Islam di South Africa dengan Zimbabwe telefon saya. Puncanya kerana waktu saya sedang memberi tazkirah di masjid, sebenarnya yang nama dia Surau Jubilee Perak itu adalah masjid. Kalau dibuat Jumaat padanya dia masjid. Waktu saya yang sedang saya mula beri tazkirah dalam keadaan yang cukup aman, 20 minit lebih kurang saya dapat suatu nota daripada yang menganjurkan, memaklumkan kepada saya, Ustaz, SB, penguat-penguat kuasa dan polis sedang mengepung bangunan kita. Saya yang tidak naik semangat sebelum itu, bila dengar sorat ini, dia naik syekh, dia naik sawan. Saya terus berucap dan berucap dengan penuh yakin pada ketika itu, mestilah dia berakhir dengan tangkapan. Kerana satu malam sebelum saya berceramah itu di tempat yang sama, imam surau itu hanya sekadar mengimamkan sembahyang Isya berjamaah. Selesai sembahyang Isya sahaja, penguat kuasa masuk dan tangkap tu imam. Selama ini suasana yang sangat harmonis berlaku di masjid dan surau seluruh negeri Selangor. Ini kerana masjid dipimpin oleh jawatankuasa yang dipilih oleh karya sendiri. Dengan itu, suburlah pelbagai program keagamaan di surau dan masjid ini. Antaranya Forum Hal Ehwal Islam, Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj dan sebagainya. Semua ahli karya memberikan kerjasama yang baik kerana mereka lah yang melantik jawatankuasa yang melaksanakan aktiviti itu. Tetapi kini ia bertukar apabila kerajaan BN melalui JAIS mengambil alih institusi masjid ini. Jawatankuasa yang lama yang dipilih oleh rakyat dipecat dan jawatankuasa baru yang dipilih oleh JAIS sendiri mengambil alih tugas itu. Untuk melaksanakan perubahan ini, UMNO melalui JAIS menggunakan segala perkakas penguatkuasaannya. Antaranya FRU, polis, penguatkuasa JAIS, penguatkuasa kerjaan tempatan dan sebagainya. Selain Masjid Jubilee Perak, turut diambil alih adalah masjid yang selama ini dibina dengan wang sumbangan rakyat sendiri. Antaranya Masjid Mujahidin di Damansara yang mempunyai sejarah yang tersendiri. Selain itu, Masjid Taman Qasas, Masjid Jami' Nurul Iman di Rawang, Masjid Al-Munawarah di Haikong, Masjid Darul Ihsan di Subang Jaya dan banyak lagi turut dirampas oleh JAIS dari dikendalikan oleh jawatankuasa yang dipilih oleh anak karya masing-masing. Saya ingat cara ini sebenarnya tidak wajar dan tidak demokratik, kerana memakmurkan masjid dan surau itu adalah tuntutan dalam Islam, dan kita orang-orang PAS di mana saja kita berada, maka surau dan masjid itu menjadi tempat kita bergiat, bahkan menjadi sebagai rumah kedua bagi kita dari segi mengimarahkan masjid dan juga mengembangkan pengajaran keislaman itu. Apa rasional JAIS? Misal saya ambil Masjid Mujahidin dan Damansara Utama. Apa rasional JAIS nak meletakkan orang-orang JAIS yang kebanyakannya kelulusan mereka dibandingkan dengan profesional ini jauh antara langit dengan bumi. Pengalaman mereka dibandingkan profesional ini jauh antara langit dengan bumi. Dan persekitaran mereka pun jauh jika dibandingkan antara langit dengan bumi. Begitulah kaedah yang saya nak buatkan perbandingan. Apa rasionalnya misalnya untuk meletakkan orang-orang ini menggantikan profesional-profesional itu? Rasionalnya satu saja.
Kerana masjid ini, surau ini ditadbir dengan begitu profesional, program-programnya berjalan lancar, akhirnya penyaluran ilmu Islam, penghayatan Islam, program-program Islam begitu hebat berlaku di masjid-masjid dan surau. Ini membimbangkan UMNO. Dalam kepala orang UMNO, bila anggota masyarakat, bila ahli karyah hampir kepada agama, menghayati agama, akhirnya mereka akan sokong PAS dan meninggalkan UMNO. Inilah saya rasa yang merupakan perkara yang paling besar, dilema yang ada di kalangan orang UMNO hingga tergamak menutup masjid, hingga tergamak merobohkan surau.